Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dalam kitab Nahwu Qur'ani. Okay, jadi sebelum ni saya dah bacakan muqaddimah dan kita sambung. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa ilmi wa la jatu la hawlika wa quwwatika wa anka ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum ulumi sayyidis salihin fi darain amin lan qala al-fasl al-awwal. Okay, jadi perincian yang pertama. Ataupun fasal tu dengan maksud pemisah. Dia macam kebiasaan kita Arab kan. Kita turas kan. Dia akan sebut faslun. Faslun. Okay, jadi apakah faedah faslun ni? Okay. So, faedah dia ialah satu, dia ialah pemisah untuk topik sebelum dan topik selepas. Okay. Ataupun boleh juga kita terjemah faslun dengan maksud perincian. Okay. Jadi faslul awwali, jadi perkara ataupun topik pertama, al-af'alu, fa'al. Okay, jadi dia ada dua. Itu yang pertama, af'alul mabniyah, fa'al yang mabni. Fa'al yang mabni ialah fa'al madhi dengan fa'al amr. Okay. Lepas tu satu lagi fa'al mabni ialah mudhari' yang mana? Mudhari' yang ada nun niswah dan juga nun taukid. Okay, jadi ketiga-tiga fa'al ni ialah kategori fa'al mabni. Okay, kalau fa'al mu'arab pula ialah fa'al mudhari' yang mana? Semua mudhari' yang tidak bersambung dengan nun niswah, tidak juga bersambung dengan nun taukid. Alright, tu pendedahan sikit. Okay, kita sambung. Al-fasl al-awwalu, fasal yang pertama. Perincian ataupun topik pertama. Al-af'alu fa'al. Jadi al-fa'lu fa'al. Arafa an-nuhatu al-fa'la bita'rifin muta'addidatin. Dalam meletakkan ta'arif oleh ulama nahwu. Nuhatu ialah ulama nahwu. Jamak kepada nahwiyu. Okay. Fa'la akan fa'al bita'rifin dengan ta'rif. Pengenalan yang muta'addidatin yang banyak. Zahaba ibn Siraj ila annahu ma dalla ala ma'nan wa zamanin. Jadi berpendapat oleh Ibn Siraj kepada annahu bahwasanya hu kembali kepada fa'al. Okay. Ma sesuatu fa'al yang ma iaitu apa? Ma minal af'al ataupun minal kalimat lah kot. Pada fa'al ala adalla yang menunjukkan ke atas makna, sesuatu makna wa zamani dan juga masa. Okay. Wazalikal zaman, dan demikian itu zaman iaitu madin, masa lalu. Hadirun masa sekarang, masa hadirun. Au mustaqbalun ataupun masa akan datang. Okay. Itu pendapat, okay, ini yang pertama, pendapat Ibn Siraj. Kemudian waqala Zamakhsyari, telah berkata oleh Zamakhsyari. Okay. Al-fa'lu ma dalla ala iqtirani hadathin bi zamanin. Jadi Imam Zamakhsyari menyatakan bahawa fa'al ialah sesuatu yang menunjukkan ke atas iqtirani, berseiring, mengiringi hadasin satu peristiwa bi zamani dengan masa. Okay. Waqala Radi, telah berkata oleh Imam Radi rahimahullah, al-fa'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi ahadil azminati thalathati. Okay, jadi Imam Radi menyatakan fa'al ialah sesuatu yang menunjukkan ke atas makna fi nafsihi, pada diri ma tersebut. Maksudnya dengan ma sahaja dia dah cukup menunjuk pada makna dia. Okay. Cumanya apa? Muqtarinin yang makna tersebut berseiring. Bi ahadi, dengan salah satu daripada masa yang tiga. Azminat salasati merujuk kepada yang ni lah. Iaitu madin, hadir, ataupun kita terjemah, ataupun ada terjemah lain hal. Hal ialah menunjukkan masa sekarang.
dengan mustaqbal. Okay. Habis. Jadi itu perbeza pendapat antara ulama menetapkan takrif fa'al. So ada berapa? Ibn Siraj, Zamakhsyari dan juga Imam Radhi. Okay. Alright, kemudian alamatul fa'li, tanda-tanda fa'al. Yatamayazul fa'lu anil ismi wal harfi bi'alamatin minha. Terbeza oleh fa'al daripada isim dan juga huruf dengan alamatin, tanda-tanda minha daripadanya. Ha kembali kepada minha ni salah satunya minha, ha kembali pada alamat lah. Salah satu tanda tersebut ialah ta'ul fa'ili, ta fa'il. Sama ada ta fa'il tersebut, sama ada ta fa'il tersebut mutakaliman ni merujuk kepada diri sendiri, iaitu ana ataupun nahnu lah, tapi dia masuk ke sini ana. Okay. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala. Saya rasa titik ya ni silap kan. Saya rasa ada cetakan jatuh, iaitu dekat sini. Tengok dekat ayat Al-Quran, dia tulis fafarortu. Macam ni sebenarnya. Jadi sekiranya anda semua tengah dobit ke kan, so tulis la'alla sawab, kan, dobit. La'alla sawab fafarortu minkum lamma khiftukum. Jadi manakah syawahid dia? Syawahid dia ialah satu ta ni lah. Farartu lamma khiftu. Tu ni merujuk kepada anak diri daku. So itu mutakaliman yang pertama. Alright, kemudian yang kedua mukhataban, kedua mukhatab. Domain yang ataupun dia ialah satu yang diajukan percakapan. Itu siapa? Anta dan anti dan seumpama mereka lah. Contoh kama fi qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala, laqad alimta ma haula'i yantiquna. Jadi syawahid dia ialah ta yang ni. Au mukhatabatan, ataupun dhamir ta fa'il yang mukhatabah. Mukhatabah ni merujuk kepada anti. Fi qawlihi, kama fi qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Jadi syawahid kita T ni. Jadi apabila kita dapat tahu ta fa'il ni pada dekat mana-mana kalimah, dapat tahulah dia tu, membezakan dia tu ialah dia tu fa'il. Kemudian kita sambung lagi. Ta'u ta'nisi sakinati asalatan. Ta ta'nis, ta perempuan yang berbaris sukun. Nahu contoh waqalat. Ini dia. Li ukhtihi qussihi. Wala yadurru taharrukuha li'aridin katakhallusi min tiqa'i sakinaini. So dia masukkan asalatan kat sini ialah yang asal dia memang sukun. Satu memang tak ni si sakinah, tak ni sakinah memang kerana dia sukun. Cumanya apakah berlaku sekiranya dia berbaris? Dia kata la yadurru, tidak memberi mudarat. Taharukuha, berbarisnya tak ni sakinah tersebut, ha kembali pada ta ta'nis. Alright. Li aridin, kerana baru datang. Arid ni baru datang. Katakhalusi, seperti nak lari, nak lepaskan diri, ataupun untuk melepasi min itiqa'i, daripada itiqa' sakinain. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa qalat imra'atu. Jadi qalat kat sini kan, asalnya qalat sukun, imra'atu. Allah semangat. Jadi disebabkan, kita tengok warna lain pula. Disebabkan yang ni sukun, yang imra'atin ni pun sukun, jadi tak boleh nak baca. Jadi terpaksalah baris kasrah
atas kaedah-kaedah tertentu. Okay, jadi baris ini kasrah ni ialah arid, baru datang, baru muncul, yang di mana asalnya sukun. Tapi terpaksa juga bagi kasrah kerana iltiqa'u sakinain untuk takhallus, nak melepaskan diri daripada iltiqa'u sakinain yang tak boleh baca ni. Right. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. Okay. وقوله تعالى dan وقوله تعالى dan firman Allah Ta'ala juga. قالتا أتينا طائعين. Jadi ini dia. Okay. So asal qalata tu kan. Qalata asalnya sukun. Sebab dia taknis kan, dia wazan huma yang merujuk kepada perempuan tu. Okay. Cuma ni disebabkan dia tambah alif ni merujuk kepada dhamir musanna lah kan. Jadi iltiqa'u sakinah terpaksalah berbaris fathah. Okay. Jadi itu yang kedua. Antara perkara yang dapat membezakan, atau kita kata ini Thani ialah alamah. Alamah yang kedua. Alamah yang pertama ialah tafa'il kan. Ini dia yang pertama. Kemudian yang ketiga, yang ni, ya'ul mukhatabati. Ya mukhatabah. Mukhatabah merujuk kepada anti. Okay. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Fakuli washrabi wa qarri aina. Okay. Mana dia punya syahid dia? So ada 3, iaitu ya yang ni. Makanlah oleh kamu, kamu perempuan. Washrabi, minumlah oleh kamu perempuan. Wa qarri aina. Okay. Kemudian yang keempat. Ini dia. Nunu tawkidi thaqilatan kanat atau khafifatan. Okay. Jadi yang keempat ialah ada nun taukid. Jadi nun taukid dia takkan masuk melainkan kepada dalam fa'il mudhari' sahaja. Right. Thaqilatan sama ada nun taukid tu saqilah iaitu berbaris syaddah ataupun khafifah ataupun berbaris sukun ringan. Wa qad ijtama'ata fi qawlihi ta'ala wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunanna minas saghirin. Jadi syawahid kita ada 2, iaitu satu yang ni, yusjananna merujuk kepada nun taukid yang saqilah. Okay. Satu lagi layakunan. Cumanya dalam ayat Al-Quran ni ditulis secara tanwin lah. Maksudnya tulisan dalam ayat Quran letter yakunan. Okay. Jadi sebenar asal yakuna ni liyakunan. So jadinya dekat sini ialah nun taukid untuk apa? Yang khafifah. Okay. Cumanya dalam ayat Quran dia tulis secara bentuk macam ni lah. Tapi yang realitinya yang ni. Okay. Yakunan. Dia merujuk kepada nun taukid khafifah. Alright. Habis. Jadi ada berapa tanda? Ada 4, iaitu tafa'il sama ada takallim, mukhatabah, kemudian ta'nis sakinah. Okay. Kemudian apa lagi? Ya mukhatabah dengan nun taukid. Okay. Kemudian kita sambung kepada aqsamul fa'li, pembahagian fa'il. Lil fa'li taqsimatun muta'addidatun. Jadi lam kat sini kita terjemah lil milki. Bila kita nyatakan lam lil milki, dia automatik terjemah memiliki. Maksudnya fa'il tersebut memiliki taksimat, pembahagian muta'addidatun yang berbagai, berbilang banyak. Fil majali, pada bidang nahu. Minha, salah satunya kembali pada taksimat. Okay. Ma yata'allaku bil bina'i wal i'rabi, sesuatu yang berhubung kait dengan mabni dan mu'rab. Jadi fal fi'lu, maka fi'il mabni ataupun mu'rabun.
Wa minha dan minha lagi, sebahagiannya lagi taksimat. Maksudnya pembahagian yang dari sudut beberapa kategori. Okay? Iaitu dari beberapa perspektif. Dari pandangan sini, dari sudut dia mabni dengan mu'rab. Dari sudut satu lagi, dari sudut dia tu, dari sudut masa dan sebagainya lah. Okay, itu maksudnya taksim. Okay, wa minha sebahagian lagi, ma ta'alaku sesuatu yang berhubung kait bizamanihi dengan zamannya, nya kembali pada fa'il tu lah ataupun ma. Fal fi'lu maka fa'il, madin dan masa lalu, hadirun masa sekarang, atau mustaqbalun masa akan datang. Okay. Wa minha sebahagiannya lagi taksimun istilahiyun, pembahagian yang dari sudut penggunaan istilah. Okay, maksudnya nama dia. Jadi macam madin menunjuk kepada masa lalu kan. So dari sudut berkaitan dengan masa sahaja. Okay, lepas tu sebahagiannya lagi yang ketiga ni ialah dari sudut penggunaan kita guna. Macam bahasa Inggeris kita sebut masa yang lalu kita panggil past ataupun present. Okay. Jadi wa minha taksimun istilahiyun. Fal fi'lu maka fa'il dari sudut perspektif sudut yang ini, fa'il madi atau mudhari' atau amrun ataupun amar. Atau fi'lun daim. Tak sure fi'il daim ni. Okay. InsyaAllah. Mungkin dia merujuk kepada perbuatan tu berterusan sehingga tidak berhujung lah, tiada penghujung. Okay. Al-aslu fil af'ali. Okay, jadi asal pada fi'il. Right, kita sambung. Yuri ba'dun nuhati an asla fil af'ali al-bina'u. Okay. Yuri berpendapat ba'du sebahagian nuhati ulama nahu annal asla bahawasanya asal fil af'ali pada fi'il ialah mabni. Okay, wa anna illata fi i'rabi ba'd al-af'ali fi mudhari' hiya mudara'atuha lil asma'i. Okay, wa anna dan bahawasanya illata sebab fi i'rabi pada mu'rabnya sebahagian fi'il ialah apa? Iaitu mudara'atuha, serupa. Mudara'ah kat sini bukan maksud mudhari'. Mudara'ah kat sini dengan maksud serupanya ha fi'il tersebut lil asma'i dengan isim. Okay. Jadi untuk pendapat sebahagian nahu menyatakan bahawa asal fi'il ialah hukum fi'il yang asal mabni. Cumanya yang bila datang mu'rab tu sebab apa? Sebab fi'il tersebut mudara'ah menyerupai isim. Maksudnya ada hukum rafa', ada hukum nasab, ada hukum majzum, dia serupa macam isim. Sebab tu kita kata fi'il mudhari' ialah fi'il mudhari'. Kerana dia serupa. Mudara'ah tu maksudnya serupa dengan isim. Okay. Wa yuri akharuna anna al-af'ala ahaqqun bil i'rabi min al-asma'i. Sini. Dan berpendapat oleh sebahagian yang lain, anna al-af'ala fi'il ahaqqu lebih layak untuk mu'rab min al-asma'i daripada isim. Mungkin nak i'rab kat sini dengan maksud i'rab kot. Okay. Maksudnya dia menyatakan bahawa yang lebih mu'rab ataupun lebih layak digelar sebagai isim kalimat yang mu'rab ialah fi'il. Okay. Kemudian warra'yu indi anna al-i'raba wal bina'a laysa ahaduhuma aslan fil af'ali aw al-asma'i. Jadi musannif menyatakan pendapat beliau, dia kata warra'yu, pendapat indi di sisi daku, iaitu muallif kita iaitu Dr. Jamil Ahmad Zafar. Okay. Anna al-i'rab bahawasanya mu'rab dan mabni ni laisa ahaduhuma, tidak adalah salah satu daripada kedua-duanya asal fil af'ali pada fi'il dan juga isim. Wa innama ya'tiyani ala al-halataini wa laysa ahaduhuma ahaqqa
bil asalati minal akhari fi syai'in. Kata, sungguhnya kedua-dua mereka, iaitu mu'rab dengan mabni, datang ala halataini, ke atas dua keadaan, wa laysa ahaduhuma, dan bukanlah salah satu daripada keduanya mu'rab dengan mabni tersebut lebih layak nak digelarkan asal minal akhari pada yang lain, fi syai'in langsung. Okay. Fal af'alu izan, maka fa'al izan jadinya mabni, iaitu mabni, dan juga ada juga mu'rab, mu'rabatun, mu'rab. Okay. Habis. Okay, itu pendapat di sisi Dr. Jamil Ahmad Zafar rahimahullah. Okay. Awalan, al-af'alu mabniyah. Okay, fa'al yang mabni. Al-fa'lul mabni thalathatu aqsamin. Fa'al mabni ada 3, iaitu madhi, al-madhi, al-amru, mudhari'u fi ba'di halatihi. Okay, madhi memang confirm lah semua, amar, dan juga fa'al mudhari' pada sebahagian keadaan dia sahaja. Okay, jadi kita fokus kepada madhi dulu. Dia kata, fa'lul madhi ma dalla ala zamanin qabla zamanika. Okay, fa'al madhi ialah satu fa'al yang menunjukkan ke atas satu masa qabla zamanika, sebelum masa engkau. Maksudnya masa kita yang sekarang ni lah, menunjuk kepada contoh masa kita sekarang jam berapa. Contoh sekarang pukul 7.46. Jadi bila zaman madhi merujuk kepada sebelum pukul 7.46. Okay, jadi ini contoh je lah. So, kesimpulannya ialah madhi menunjukkan masa sebelum, masa yang telah lalu, telah lepas. Qala zalika radhi wa ghairuhu. Siapa yang memberi ta'rif yang ni, madalla ni, iaitu qala zalika, berkata demikian itu, zalika yang ni musyar ilaih dia, Radhi, Imam Radhi, wa ghairuhu, dan selain Imam Radhi. Okay. Cumanya dia ada satu keadaan yang fa'al berubah kepada makna hal. So, dia berubah, asalnya madhi menunjuk pada masa lepas. Tapi suddenly dia boleh yang sorif, boleh berfungsi, bertukar. Ataupun yang sorif ni kita kata mengguna, berubahlah sorif, berpaling pada masa sekarang. Okay. Wa yang soriful fa'lul madhi ilal hali bi insya'i nahu bi'atu washtaraitu ghairuhuma min alfadhil uqudi. Okay, jadi yang sorif berpaling oleh fa'al madhi kepada makna hal, makna sekarang, bi insya'i dengan penggunaan contoh bi'atu, telah jual oleh daku, washtaraitu, telah beli oleh daku. Okay, lafaz yang macam ni lah, dia macam transaksi. Wa ghairuhuma, ada selain daripada keduanya, bi'atu dengan ishtaraitu tu, min alfazi, iaitu apa? Iaitu daripada lafaz-lafaz akad, jual, aku nikahkan kau ke, apa lagi, apa-apalah yang berkaitan dengan akad kan, transaksi. Okay, lepas tu wa yang sarifu dan fa'al, okay, ni satu. Yang kedua, dia boleh juga berubah, wa yang sarifu ila al-istiqbali fi halatin minha, boleh juga berubah makna madhi tu kepada istiqbal, masa akan datang, fi halatin, pada keadaan-keadaannya. Minha, salah satunya, idza iqtada talaban nahwu ghafarallahu laka aw wa'dan. Itu yang kedua. Jadi idza, apabila iqtada menuntut oleh fa'al madhi tersebut, talaban, satu tuntutan. Maksudnya lafaz tu datang dalam bentuk talab. Contoh macam ghafara, moga-moga apa, mengampunkan oleh Allah Ta'ala laka, terhadap engkau. Okay, itu satu. Tulis talaban. Iqtada talaban, dia menuntut makna talab. Kemudian dia juga menuntut makna wa'dan, janji. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Okay, jadi inna a'taina,
Jadi inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami, iaitu Allah Ta'ala sendiri, a'tayna, kami memberikan kepada engkau, ni mukhatab kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengurniakan, memberikan Rasulullah Al-Kautsar, telaga Kautsar. Cumanya perkara ni belum berlaku lagi, tapi bahkan dia merujuk kepada wa'd dan janji yang Allah telah letakkan, telah maktub untuk Nabi Muhammad SAW. Okay. Lepas tu yang kedua, atfa ala ma'ulima istaqbaluhu, ataupun utifa lah, diatafkan. Ataupun satu lafaz tersebut, fi'il itu diatafkan apa yang telah dimaklumi, istaqbaluhu, masa akan datang. Hu kembali pada ma. Okay, kita tengok contoh. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nara. Okay, syawahid kita dekat sini ialah awradahum. Okay, jadi padam sikit. Okay, awrada, memberikan ataupun mendatangkan hum kepadanya, hum mereka. Okay, jadi fa'ilah huruf ataf. Okay, jadi awrada ni maktuf kepada cerita sebelum, yang di mana cerita sebelum ni confirm merujuk kepada istiqbal. Okay, itu maksudnya utifa alam, iaitu fi'il yang dia maktuf kepada yang sebelum dia tu istiqbal, dimaklumi istiqbal, iaitu apa? Yaumul qiyamah, confirm lah istiqbal, masa akan datang, belum berlaku lagi pun. Jadi fi'il yang ni menunjukkan kepada istiqbal. Alright. Jadi bila awrada ni kan fi'il madi atas wazan af'ala. So bila dia ataf kepada cerita sebelum, yang di mana sebelum tersebut, fi'il sebelum tersebut merujuk kepada istiqbal, maka awrada ni akan memberi makna istiqbal juga. Okay. Lepas tu nafa bi'in ba'da qasamin, kama saya rasa kama fi qawlihi kot ta'ala, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahdin min ba'dih. Okay, syawahid dia dekat sini ialah amsaka. Okay, jadi amsaka kat sini dia datang dalam bentuk fi'il yang nafi. Maksudnya in tersebut kita terjemah nafi, yang di mana ini berlaku selepas lafaz qasam, iaitu lain. Okay, kalau nak tengok maksud dia, rujuk tafsir lah. Alright, kemudian kita sambung. Wa yahtamilul madhi istiqbala. Okay, so ataupun wa yahtamilul madha, selalu, maksudnya fi'il madi tersebut berkemungkinan boleh jadi beri makna madhi dan juga istiqbal. Okay, fi halatin, pada keadaan-keadaan, minha, salah satunya, iza waqa'a ba'da kullama. Okay, selepas terletaknya fi'il madi tersebut selepas lafaz kullama. Alright. Fafi qawlihi, maka seperti contoh firman Allah Ta'ala, kullama ja'a ummatan rasuluha kazzabuhu. Okay, jadi syahid dia ialah ja'a. Okay, jadi lafaz ja'a terletak selepas fi'il madi tersebut terletak selepas lafaz kullama. Jadi setiap kali mana datang akan satu umat, datang oleh siapa? Rasul. Kepada umat, rasul kepada umat tersebut, kadzabuhu, mereka mendustainya, rasul mereka. Jadi lafaz ja'a tersebut lil madha, untuk madi. Maksudnya dia beri makna yang telah lepas.
Wa fi qawlihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala yang lain pula, innal ladzina kafaru fi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azaba. Okay. Jadi untuk yang ni beri makna istiqbal. Okay. Iaitu mana dia? Nadijat. Okay. So setiap kali mana diorang punya daging masak jatuh kan. So badalna kami menggantikannya. Okay. So jadi lafaz kullama dekat sini maksudnya fi'il madhi berlaku selepas lafaz kullama, so dia memberi makna istiqbal. Okay. Aw waqa'a ba'da adati tahdidin, ataupun terletaknya fi'il madhi tersebut selepas adat tahdid. Okay, tahdid ni ialah dia sama maksud dengan tahrid. Dia ada makna mendorong sesuatu perkara. Mendorong, mencenderungkan seseorang itu melakukan satu perkara. Ataupun dia dengan makna menggoda. Okay. Ataupun makna menghasut. Itu maksudnya tahdid. Okay. Okay, ada tu tahdid ni ada banyak lah. Antaranya ialah contoh macam laula. Okay. Laula. Kemudian ala. Adakah tidak kan? Ataupun Allah. Macam Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Okay, ada lagi lauma. Kemudian dengan halla. Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kelima-lima ni dinamakan adatu tahdid. Adat ni ialah penggunaan untuk satu istilah yang digunakan untuk menambah makna tertentu. Okay, macam alat lah. Fafi qawlihi ta'ala, maka pada firman Allah Ta'ala, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Jadi dia punya syahid dia kat sini ialah kana. Okay, kana kat sini dia memberi makna madhi yang telah lalu. Okay, sebab apa? Kerana dia jatuh selepas adat tahdid iaitu laula. Okay, pada contoh lain pula, wa fi qawlihi ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jadi nafara kat sini sekalipun dia datang fi'il madhi tapi dia memberi makna istiqbal kerana jatuhnya dia selepas lafaz laula. Okay. Kemudian aw waqa'a ba'da haitsu, ataupun fi'il madhi tersebut berlaku selepas lafaz haitsu. Fa fi qawlihi, maka pada firman Allah Ta'ala, fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullahu. Okay, jadi amara berlaku selepas lafaz haitsu dan beri makna mudhi. Maksudnya ihtimal istiqbal dengan mudhi, tapi dia tertumpu kepada mudhi madha sahaja. Okay. Wa min haitsu, wa fi qawlihi, dan firman Allah Ta'ala lagi, min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram lil istiqbali. Okay, jadi ini untuk makna istiqbal. Jadi kharajta berlaku selepas haitsu. Okay. Jadi apa lagi? Au waqa'a, saya rasa waw ni terjatuh. Ataupun terletak selepas silatan. Waqa'a silatan. Bukan, dia terletak sebagai silah. Okay. Fafi qawlihi ta'ala, kita contoh. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u. Qad jama'u ke? Okay, betul. Qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Okay, jadi
Fi'al madhi tersebut dia berlaku sebagai silah. Okay, iaitu mana? Ni dia, qala. Jadi qala kat sini dia jadi silah mausul. Okay, kita ingat dalam kaedah sekiranya jumlah, mana-mana jumlah pun, tak kisahlah fi'al ke ataupun isim, asalkan jumlah yang di mana berlaku selepas isim mausul, dia akan jadi silatul mausul. Okay, jadi bila mana fi'al madhi tersebut terletak pada lepas silatul mausul, dia akan memberi makna apa? Dia kata lil madha, dia bermakna madhi. Okay. Wa fi qawlihi, dan pada firman Allah Ta'ala lagi, innama jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu ila qawlihi illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Okay, syahid kita ialah tabu. Jadi silatul mausul. Jadi bila dia jadi silah je, confirm lah dia akan memberi makna. Dekat sini tertumpu kepada list kembali. Okay, saya rasa setakat ini saja. Jadi aku lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.